استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. Barang siapa yang Allah hendakkan dia hidayah, maka tiada yang mampu menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah ingin sesatkan dia daripada jalan hidayah, maka tiada siapa yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dikasihi dan dimuliakan barisan jawatan kuasa Masjid At-Taqwa Muslimin serta barisan jawatan kuasa Muslimat, seluruh jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala sehingga saat ini Allah berikan kita masih lagi ruang untuk mencari bekal, untuk kita mencari bekal apa yang nak dibawa pulang ke negeri akhirat kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan sela masa kepada kita untuk kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang utamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana melimpahkan kita nikmat iman. Iman ini disebutkan dalam asar bahawasanya innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kenikmatan, kemewahan, kesukaan, kegembiraan. Man yuhib, siapa yang dia cintai, wa man la yuhib, dan siapa yang dia tak cintai. Kufur pada Allah, Allah tetap bagi. Syirik kepada Allah, Allah tetap bagi. Derhaka pada Allah, Allah tetap akan bagi bahagian daripada nikmat dunia ini. Walakin yu'til iman illa man yuhib. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keimanan itu dan kemanisan iman itu hanya saja kepada siapa yang dia cintai sahaja. Maka tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman ini alhamdulillah kita jika selusuri sirah Nabawiyah, mana-mana kitab sirah, Rahiq Makhtum, Ibn Ishaq dan lainnya, kita akan dapati nilai dan harga yang perlu dibayar oleh para hamba ketika mana nak meluk Islam, ketika mana dakwah Nabi SAW peringkat awal. Anak-anak Arab, pemuda-pemuda yang nak memeluk Islam, apa harga yang mereka perlu bayar? Kalau ia daripada kabilah yang kuat, mereka hanya dipukul sehingga pengsan, minta untuk kembali kepada agama asal. Tetapi para hamba ini, apa harga yang mereka kena bayar apabila mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ada di antara mereka dicampak daripada bukit. Bukitnya bukan ada rumput, bukan ada daun-daun yang menyambutnya di bawah. Bukit yang dicampak daripada atasnya dan mati di bawah. Sebahagiannya itu diseksa dan disalai. Salai ini, dia bukan dengan api yang marak, dia dengan bara api yang sangat panas, sehingga nampak
kulit-kulit itu jatuh seperti mana minyak saja, jatuh satu persatu. Itu harga yang kena bayar. Ada yang diazab sehingga lupa nama dia, lupa siapa dia, terlalu seksa dan azabnya hanya saja kesalahan mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nikmat iman dan nikmat aman ini dua perkara yang kita perlu sentiasa syukuri dengan menyebut alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Dan jika kita ditanya kenapa kita tidak sebut asyukru lillah di dalam surah Al-Fatihah ataupun surah Al-Kahfi dan 3 surah lainnya, ada beberapa surah yang dimulakan dengan alhamdulillah. Apa bezanya dengan asyukru lillah? Syukur, terima kasih Allah, dan segala puji bagi Allah. Sedap juga kalau jika kita baca asyukru lillahi rabbil alamin. Tak lagi sangat makna dia. Tetapi kalau kita lihatkan daripada sudut tafsir dan kalimah ayatnya, bila kita nak berterima kasih kepada manusia ni, kita akan berterima kasih kepada kawan kita, jiran kita apabila kita dapat pemberian. Dia bagi kita kuih, bagi kita hadiah, kita akan ucapkan terima kasih, thank you. Tetapi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, jika kamu bersyukur kepada dia, jika kamu puji dia ataupun tidak bersyukur kepada dia dan tidak memuji dia, Allah Subhanahu wa ta'ala kekal dengan penuh kemuliaan, penuh pujiannya, tanpa ada sedikit pun kekurangan dan kelemahan. Tak ada seorang pun yang bertakwa kepada Allah, tak ada seorang pun beriman pada Allah. Allah kekal terpuji dengan sifat dan namanya. Tak ada orang yang berterima kasih pada Allah. Allah tetap kekal dengan kekuasaannya. Tak bertambah sedikit pun kekuasaan Allah dengan imannya kita, dan tidak berkurang sedikit pun kekuasaan Allah dengan kekufuran kita. Malahan solat mah tak mau dah sedekah. Kenapa ni tak mau sedekah, tak mau solat ni? Oh, saya banyak musibah. Keluarga saya ke mana, bisnes saya ke mana, hidup saya ke mana. Buat apa saya takwa, buat apa saya ibadah pada Allah, sedangkan hidup saya ni susah? Rugi tak Allah? Sedikit pun tidak rugi. Tidak merugikan, tidak mengurangkan sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu buat baik, beramal saleh, baik manusia kepada Allah, baik kepada manusia, ahsantum li anfusikum. Kamu sebenarnya sedang buat baik untuk diri kamu. Kamu sebenarnya sedang sediakan negeri akhirat yang terbaik untuk diri kamu. Adakah Allah nak kepada sedekah kita? Allah nak kepada infak kita? Tidak sedikit pun. Allah nak sujud kita yang lama, rukuk kita yang lama tu? Sedikit pun tidak Allah mahu. Tetapi kebaikan amal yang kita lakukan itu akan kembali memberikan keuntungan kepada kita, untuk diri kita, untuk negeri akhirat kita sendiri, insya-Allah. Tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beri pentingnya nilai iman itu, yang sekarang kalau kita lihat ingin perlahan-lahan dicabut pada jiwa pemuda dan pemudi kita waktu ini. Ya, kita disediakan dengan segenap kepentingan. Pendidikan penting, itu penting, ini penting. Tetapi nilai yang utama dan lebih mahal, rare saat ini adalah mencari syabab, muslimat, muslimin yang beriman penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang rare. Akan sampai satu masa nanti rare. Solat lagi, minta solat lagi, dia akan sampai tahap macam tu. Ada lagi orang solat sekarang ni? Macam tu soalannya. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur di atas nikmat hidayah iman dan istiqamah, di mana doa yang Nabi SAW ajarkan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kekalkanlah hati kami di atas agama kamu. Ya, pelbagai din ini bukan semata-mata agama. Din ini lifestyle, daripada kita bangun tidur sehingga tidur semula.
Cara mana kita nak ikut? Cara barat ke? Cara Korea ke? Cara Jepun ke? Oh, cara ni paling baik. Cara ni paling baik. Din yang paling Allah redai hanya satu-satunya cara hidup yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama masa yang kita ada sekarang ni, saya akan kongsikan tadabbur daripada sebahagian potongan daripada surah An-Najm, surah bintang. Surah yang terletak pada juzuk 27 ini mempunyai 62 ayat. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan surah An-Najm pada bulan Ramadan, dan bila di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surah ini pertama kali diturunkan, Nabi membacakannya di sisi Kaabah. Dan siapa yang mendengarkannya? Yang dengarkan masa itu adalah sekitar orang Arab di sekitar Mekah yang berada pada ketika itu di sekitar di tepi Kaabah itu, nak dengarkan apa pula hari ini syair yang nak dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syair apa yang nak dibacakan Muhammad ni sampai kami ni terpegut. Dalam keadaan itu beberapa pembesar Arab, mereka ini takjub, tapi pada masa yang sama kami tak akan tunduk dan patuh apa yang dibacakan oleh Muhammad ini. Maka mereka mendengarkan, pada masa yang sama mereka berpaling pada wajah yang lain. Dengar apa yang dibacakan, wan najmi idza hawa, tapi badan mereka ini pada muka yang lain supaya tidak tertangkap. Mereka juga ingin mendengar keajaiban ayat yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah ini panjang. Satu-satunya surah antara surah yang terawal dibacakan secara sempurna daripada awal wan najmi idza hawa sehingga la fasjudu lillahi wa'budu, sehingga akhirnya secara sempurna. Ini antara surah yang awal dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana sebelum itu diturunkan ayat secara terputus ataupun beberapa potongan ayat. Macam surah Al-Baqarah tak diturunkan satu surah itu serentak, tetapi diturunkan mengikut peristiwa. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman pada pertengahan. Kita ada satu sirah yang menarik kita kupaskan pada ayat yang ke-33 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita alladhi tawalla wa a'ta qalilan wa akda." Afara'aita, adakah hal ra'aita alladhi tawalla, ada manusia yang berpaling, wa a'ta qalila, a'ta yu'ti, a'ta artinya memberi, qalil sedikit, wa akda kemudian dia tahan. Dia memberi sedikit kemudian dia tahan. Dalam tafsir Al-Munir dan tafsir lainnya menyebut ada dua kisah. Yang pertama, kisah seorang manusia yang umumnya beriman kepada Allah, taat kepada Allah. Kemudian sampai satu masa dan satu ketika dia berhenti infak jalan Allah, berhenti melakukan kebaikan daripada jalan Allah. Kerana apa? Hilang sudah hidayah Allah di dalam hati dan jiwanya. Kita perasan tak masa kita sekolah-sekolah dulu, dululah qiyamul lail ni ringan je, mudah je, seronok buat dengan kawan-kawan. Tapi sekarang ni Allah tak tahulah, tak seberat, banyak kerja dan sebagainya. Kan? Sebab apa? Apa beza dulu dengan sekarang? Adakah tak cukup masanya? Masa yang sama, masa kita muda dulu 24 jam, masa tua pun 24 jam. Jadinya Allah beritahu ada manusia yang dulunya taat, patuh, infaknya, kebaikannya, salatnya, tetapi sampai satu masa dia menahan, tak mau dah. Dan ini banyak berlaku. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah berikan sabat kepada hati kita. Dan dalam tafsir juga menyebutkan satu kisah yang kedua, iaitu disebutkan dalam riwayat Tabari, mengisahkan tentang Al-Walid bin Mughirah, ayah pada Khalid Al-Walid. Al-Walid bin Mughirah ini pada awalnya setelah mendengarkan ayat-ayat Nabi SAW bacakan, sehingga mana gementar, takut dia. Betul ada negeri akhirat ni, kita hidup balik, bukan kita jadi pasir, jadi tanah habis lah. Ada negeri akhirat. Apa mesej Nabi SAW yang sama dengan para rasul yang terdahulu? Yang pertama, tauhidkan Allah. Mesej yang sama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Musa. Yang kedua, mesej adanya negeri akhirat, dan di sana nanti imma kamu akan masuk dalam syurga, imma neraka.
adanya hari kebangkitan. Dan dua ini mesej yang sama disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar pula Walid bin Mughirah ini, berfikir dia, kalau betul ada, habis kita. Jadi dia buat macam mana? Dia mula mengikuti ayat-ayat dan menantikan apa sahaja yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mula mengikuti belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walid bin Mughirah, ayah kepada Khalid Al-Walid. Kemudian satu hari dia didatangi oleh teman-teman dia. Teman-teman dia kata, apa yang menyebabkan kamu meninggalkan agama nenek moyang kita? Agama-agama pembesar kita. Tergamak kamu tinggalkan agama kita. Apa kata Walid? Aku takut kena azab yang dibacakan oleh Muhammad. Takutkan azab yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata teman dia? Begini. Kamu berikan aku sebahagian daripada nilai harta kamu. Katalah 10,000 ataupun 100,000 dinar. Bagi sebahagian harta kamu dan aku akan tanggung. Apa sahaja yang kamu takut tu? Kamu takut sangat masuk neraka, titian sirat, kamu takut dengan hari kebangkitan. Tak apa-apa. Aku tanggung nanti. Tapi dengan syarat, bagi sebahagian harta kamu. Ini syarat. Dia kata, duk takut sangat. Bagi harta tak apa. Apa-apa aku jawab daripada Allah. Itu sombongnya. Nak kata mereka taradud sebenarnya. Mana ada kita dibangkitkan. Kita jadi tanahkan hadis dah. Yang kedua, kamu kembali kepada agama asal kita. Agama nenek moyang kita. Maka aku akan jamin keselamatan kamu yang kamu takut sangat tu. Dan ayat ini diturunkan kepada Al-Walid bin Mughirah. Tidakkah kamu melihat orang yang berpaling? Wa a'ta qalilan wa akda. Kenapa dia bagi sedikit kemudian dia tahan? Dia bagi pada awalnya cagaran ataupun deposit. Katalah 10% ataupun 10,000 dinar daripada 100,000. Dia bagi sebahagian awalnya. Kemudian bila lupa janji kepada kawan dia, dia tak bagi dah. Bagi sikit lah. Cukup dah tu, kamu tanggung apa yang aku takut ke akhirat nanti. Cukup dengan deposit itu. Kemudian Allah kata, a'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Adakah dia ada ilmul ghaib, pengetahuan tentang alam ghaib, fahuwa yara, sehingga mana dia mengetahui dan boleh berkata sedemikian? Macam mana boleh ada idea tentang boleh jual beli, boleh tolong tanggung, tak apa, you tanggung, I tanggung? Macam mana boleh ada idea itu? Allah nak bagi teguran. Yang masa itu Al-Walid bin Mughirah antara yang mendengarkan surah itu sedang dibacakan. Sentak tak hati dia? Sentak tak dia? Bila mendengarkan ini ayat-ayat yang seperti mana merotat diri dia. Bagaimana Allah tahu? Ini cerita tentang aku. Aku sedang ada deal dekat belakang ni. Turun ayat kepada dia. Dan tafsiran kedua, Allah berikan secara umum peringatan bahawasanya mereka yang menahan wa'ata qalilan wa akdah, yang berhenti daripada berinfak, berhenti daripada melakukan kebaikan amalan, adakah mereka khawatir kepada kemiskinan sampai tak nak infak jalan Allah? Khawatir kepada kepenatan, letihlah sehingga kamu malas untuk beribadah kepada Allah? A'indahu ilmul ghaib fahuwa yara. Kemudian Allah berfirman, am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Ataupun mereka ini tidak membacakan, lam yunabba, tidak dikhabarkan apa yang ada di dalam suhufi Musa, dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa. Mereka ni tak baca. Kenapa orang Arab ini dipanggil dengan Arab jahiliah pada waktu itu? Bukan sebab mereka ini jahil ataupun bodoh ataupun macam blur macam tu, tak. Arab jahiliah antara maksudnya adalah satu kaum yang tidak diturunkan kitab kepada mereka. Kitab-kitab itu diturunkan kepada kaum Yahudi. Tak ada kitab yang turun kepada orang Arab kecuali selepas datangnya Nabi SAW diturunkan Al-Quran. Kemudian Allah tegur, tidak bacakah apa yang ada dalam kitab Taurat? Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Dan apa yang diturunkan ke dalam suhuf Ibrahim, yang sentiasa sifat Ibrahim ini apa? Alladhi waffa,
yang sentiasa memenuhi arahan dan janjinya. Apa yang diperintahkan dia terus lakukan. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, selain dipanggil sebagai Khalilullah, kekasih Allah yang dekat dengan Allah, dia juga dipuji dengan seorang yang melunaskan ataupun menjayakan apa yang diperintahkan, tanpa ada lengah, tanpa ada malas. Apa perintah yang pertama diturunkan kepada dia? Antara yang pertamanya adalah untuk meninggalkan isteri dia. Ada tak dia kata, kesian lah, siapa nak makan apa tak malam ni? Esok lah, tunggulah kita cari kerja dulu, OT dulu ke apa-apa, bekal. Tak ada. Hari itu juga, saat itu juga ditinggalkan isterinya. Selepas itu, apa lagi arahan diturunkan kepada dia? Untuk sembelih anak dia. Anaknya Ismail. Adakah dia bagi alasan malas? Oh aku sayang comel lagi, ya Allah, comel anak aku, kesian anak kecil lagi, ya Allah. Hak ni minta ampun lah, tak boleh buat lah. Tak ada. Terus ambil pisau, minta izin anak dia, aku mimpi sekian. Kata anak dia, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak dia pula sokong. Ayah buat apa yang telah diarahkan Allah kepada kamu. Kalau kita ni, ya ayah buat apa ni? Ni gila ke apa? Tak ada. Keduanya imannya yang cekal dan mantap. Antara arahan lainnya untuk bina Kaabah. Adakah Nabi Ibrahim berikan alasan, ya Allah kami berdua, ya Allah letih lenguh-lenguh, ada gaut lagi, ada apa lagi? Tak ada. Tak ada alasan dan tak ada malasan diberikan. Pujian Allah kepada Nabi Ibrahim yang memenuhi janji dan arahan. Yang keempat, apa lagi arahan? Diarahkan untuk berdakwah, sampaikan dakwah tauhid kepada Raja Namrud. Kita tahu dah raja tu paling zalim, tangkap orang, bunuh orang. Kalau kita lah diarah pergi jumpa pemimpin paling jahat sekarang, paling zalim, kita nak ambil, tak apalah ya Allah, saya ni benci dengan hati je. Benci nampak al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ni dengan hati je. Saya tak boleh dengan suara, saya tak ada suara, saya tak ada kuasa. Dia pergi terus berjumpa dengan Raja Namrud, ditangkap dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Ibrahim yang punya iman yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladhi waffa. Apa isi dalam Taurat dan dalam suhuf Ibrahim ini? Yang pertama, alla taziru waziratun wizra ukhra. Tidak seorang pendosa itu akan menanggung dosa orang yang lain. Biasa tak kita dengar, abang tanggunglah dosa saya? Dalam drama pukul 3, TV3 dan sebagainya, drama-drama biasa, ikutlah saya buat. Abang yang tanggung dosa saya, kalau saya tanggung dosa anak-anak saya. Ya pada satu ketika dan tidak pada satu ketika. Ya kita akan tanggung sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami akan menanggung dosa isteri dan anak-anak apabila tidak memenuhi janji, tidak memenuhi amanah yang diberikan. Dah hantar sekolah, dah hantar seminar, bengkel, belikan Al-Quran, belikan kitab, berikan nasihat hariannya. Tetapi jika pasangan ataupun anak masih kekal dalam kekufuran, maka lakum dinukum waliyadin. Ustaz, betul ke macam tu? Bukankah kalau isteri free hair lagi, suami akan tanggung? Suami nasihat tak? Dah nasihat baik kali Ustaz. Dah hantar seminar? Dah Ustaz, saya dah pernah hantar seminar. Hantar bengkel? Dah hantar dah setiap hari. Saya kata saya duk doa setiap hari. Kalau dia mati macam mana saya duk tanggung ni Ustaz? Saya duk risau, saya duk tanggung. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdain min 'ibadina salihin. Allah memberikan perumpamaan dua perempuan yang dijaga oleh dua hamba Allah yang saleh. Imra'atu Nuh wa imra'atu Lut. Isterinya kepada Nabi Nuh, isteri kepada Nabi Lut. Nabi, bukan isteri itu imam, bukan isteri kepada wali. Isteri Nabi yang Nabi ni kalau tak angkat tangan, tak dah doa, Allah makbul terus. Wa imra'atu Lut kanat tahta 'abdain min 'ibadina salihin fa khanatahuma. Kedua ini khianat kepada agama Allah, khianat kepada Allah, khianat kepada suami mereka. Fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allah syai'a.
Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Tak ada siapa yang dapat selamatkan mereka daripada azab api neraka, dan masuklah ke dalam mereka yang masuk ke dalam api neraka. Nak kata ni isteri Nabi. Ayat ni turun peringatan kepada Aisyah. Masa tu ada kisah kata Aisyah merajuk, ada hilah nak dilakukan kepada Nabi SAW. Turun ayat ni peringatan, wahai Aisyah, wahai isteri-isteri Nabi, ingat sebelum kamu tu ada dah isteri-isteri Nabi yang lakukan khianat kepada suami mereka. Ini balasannya, tak ada siapa mampu berikan kabel kepada mereka walaupun suaminya Nabi. Yang pertama, la taziru waziratun wizra ukhra. Selepas kamu nasihat, belikan kitab, berikan peringatan, masih lagi khianat, masih lagi ingkar, maka tak ada lagi dosa ditanggung oleh suami ataupun ayah ini. Tapi jika dah sampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan ditanya atas apa yang kamu pimpinkan. Ya, saya dah ingatkan, saya suka nasihat dia banyak kali. InsyaAllah hati manusia ni bila sentiasa dijurus dengan nasihat yang baik, InsyaAllah adanya ruang hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, isi yang sama ada dalam Taurat dan Suhuf Ibrahim, tak akan tanggung dosa orang lain. Jadinya deal yang kamu buat, wahai Walid, dengan teman kamu tu, deal yang fatal, deal yang salah, deal yang tidak betul. Tak ada istilah kamu tanggung saya tanggung kamu, tak ada. La tazir waziratun wizra ukhra. Yang kedua, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Tidak seorang manusia itu akan dapat balasan melainkan apa yang dia amalkan. Atas dunia dulu dia tanam pokok cempedak, akan dapat pokok cempedak dekat akhirat. Ada orang pun tanam pokok cili, harap-harap durian di 24 keluar, ya Allah, di 24 ya Allah. Tanamnya pokok cili, takkan keluar buah yang lainnya. Tak tanam apa-apa lah, petah lagi. Tak ada tanam buah apa-apa, nak tuai apa? Nak dapatkan buah apa? Di akhirat kelak. Laisa lil insan illa ma sa'a. Tidak akan dapat ganjaran melainkan apa yang dibawa sahaja. Jadi ini juga motivasi untuk kita segera beramal, untuk kita sediakan bekal sebaiknya. Nak pergi umrah pun kita sediakan bekal, nak pergi musafir jauh pun kita sediakan bekal sebaiknya, apatah lagi negeri akhirat yang jauh ni. Kecuali beberapa perkara yang ada ruang untuk kita dapat pahala walaupun kita meninggal, seperti mana disebutkan dalam hadis, ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah wa sadaqatun jariyah, ilmu yang tafa'u bih, kemudian yang terakhir doa anak yang soleh, mendoakan dia, doa daripada seorang anak yang soleh. Antara yang lainnya, doa saudara muslim pada yang lainnya, kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu, juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara yang lainnya yang disebutkan dalam hadis, barang siapa yang menanam satu tanaman, kemudian tanaman disebut dimanfaatkan ataupun dicuri ataupun dimakan binatang buas, maka ia juga akan jadi pahala untuk dia. Kita perasan tak orang tua kita duk tanam rambutan, tanam pokok-pokok, dia ada kata biar anak cucu boleh makan. Itu juga menjadi pahala jariah untuk dia walaupun sudah meninggal dunia. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ia perlu balance dalam kita beramal untuk sediakan bekal kita, dan kita sediakan bekal selepas kita kematian dengan wakafnya, dengan infaknya, dengan sediakan anak yang solehnya, dengan tanaman yang banyaknya, dan banyak ruang untuk dapatkan pahala ini. Yang kedua, tidak akan dapat ganjaran melainkan apa yang disediakan. Dia sediakan redeem nanti di akhirat, insya-Allah. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Yang ketiga disebutkan bahawa amalnya nanti akan kelak diperhatikan, dipertontonkan oleh siapa? Siapa yang akan tonton slide depan ini? Yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga seluruh orang beriman akan melihat, oh, ni amal dia, ini bekal dia di akhirat, ini bekal dia atas dunia dulu yang dia sediakan, baik kecil. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kecilnya, yang besarnya, yang tersembunyinya, semuanya dipertontonkan. Yang kita ikhlasnya, apatah lagi ikhlas, yang tidak ikhlas, ada niat yang lainnya. Kita lihat kisah Abdullah bin Mubarak.
Mungkin saya pernah kongsikan sebelum ini. Ketika mana dia pergi perang, dia bangun untuk qiyamul lail. Semua orang tidur dalam khemah, baru dia bangun untuk qiyamul lail. Abdullah bin Mubarak, ahlul hadis besar. Cuma ahlul hadis mereka ini bukan sahaja tenggelam dalam ilmu, tetapi bila datang arahan untuk jihad, mereka keluar berjihad. Sampai waktu malam perlu waktu untuk qiyamul lail. Tentera keletihan semua berehat, dia bangun untuk qiyamul lail. Sahabatnya juga tak dapat tidur. Nak perhatikan sepanjang malam, kawannya ni duk solat. Hampiri waktu fajar dia tidur. Abdullah Mubarak ini segera berbaring tempat dia. Jadinya sahabat ini tegur, kata, wah Abdullah Mubarak, aku perhati apa yang kamu lakukan sepanjang malam, aku pun tak boleh tidur juga. Kalau kita, Allah, gitulah kadang-kadang 3:30, kopak Allah, silap-silap mata, tak boleh tidur. Kita mari subuh tadi, oh, you awal ke? Itulah air 3:30 tu macam ada kejut-kejut. Kita beritahu pula. Pukul berapa? 3:30, pukul 4. Kalau tak beritahu, tak sah pula. Abdullah Mubarak ini tak bercakap dengan kawan dia. Sehingga selesai perang tu, barulah dia bercakap semula dengan kawan dia. Kerana apa? Dia kata, ini rahsia antara aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita telitikan semula mana ibadah rahsia kita, amal rahsia kita antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang tak dipertontonkan. Sekarang ni penyakit kita dalam media ini, segala perkara bagi itu, infak dan sebagainya, semua kena pertontonkan. Tak ada dah rahsia kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut nanti di akhirat kelak menjadi haba'an mansura, menjadi pasir, debu-debu yang bukan pasir, debu. Haba maksudnya debu yang berterbangan. Dalam tafsir sebut, kenapa tidak sebut dengan pasir yang berterbangan? Kalau pasir naik lori masih boleh dijual. Pasir tanah boleh dijual 1 lori, 2 lori, 500, 1000 ringgit. Tetapi debu bertiupan dah tak ada nilai. Haba'an mansura. Sebab apa? Dirosakkan kerana hilangnya ikhlas dalam amal. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Amalnya yang sembunyi, yang zahir, yang kecil, yang besarnya, semuanya akan dipertontonkan sejak daripada akil baligh sehingga dia nyawanya ke kerongkong. Yang keempat, summa yujzahul jazaa'al awfa. Dia akan diberikan balasan dengan yang sempurna. Tak seperti mana Al-Walid tadi, bagi 10% kemudian dia lupa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ganjaran dan dilipat kali gandakan sebahagian pahala amalan manusia ini. Baiknya Allah Subhanahu Wa Taala bagi bonus lagi. OT yang kamu buat, amalan sunat yang kamu buat, semuanya akan diberikan balasan tanpa ada terkurang sedikit pun. Beza dengan amal keburukan dan dosa, satu dibalas dengan satu. Amalan pahala satu boleh digandakan sehingga 700 kali ganda, ataupun dengan nilai sabar. Apa pahala ataupun balasan bagi orang yang bersabar ini? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Unlimited pahala. Kita kalau guna data internet ada 5 gig. Risau nak dengar ceramah ni 40 minit. Yang ni pakai dah 1 gig dah ni. Kita duk kira 1 gig. Bighairi hisab artinya pahalanya Allah bagi unlimited. Kenapa orang sabar ini dapat pahalanya luar biasa? Solat fardu berjemaah dapat 27. Sedekah 700. Tetapi orang sabar ni unlimited. Kenapa? Orang sabar ini bukan sabar sahaja dalam musibah. Sabar untuk kekal istiqamah melakukan amal soleh ini susah. Kumpul duit nak pergi haji, kejap nak macam cukup dah nak pergi haji, keluar pula proton baru ni, nak beli proton dulu kan nak pergi haji tu. Yang tu dah teraddud dah. Belum lagi amal-amal lainnya. Nak istiqamah itu susah. Kekal untuk berinfak, kekal untuk melakukan kebaikan, kekal untuk memaafkan susah. Nak kata betapa sikap Nabi SAW, boleh baca kisah Nabi SAW perjalanan hijrahnya ke Taif setelah meninggalnya isterinya, meninggalnya pakciknya, cari tempat yang baru untuk dakwah. Adakah dia kata okey, malaikat timbuh je lah kaum Taif ni, diberikan kad
untuk timbuskan kaum Taif ini yang baling batu kepada dia, tetapi jiwa memaafkan ini jiwa yang besar. Susah untuk kita maafkan. Orang lakukan kejahatan, keburukan, fitnah dan sebagainya, tetapi orang yang memaafkan ini satu bentuk kesabaran. Balasannya apa? Bighairi hisab, unlimited pahalanya. Thumma yujzahul jazaa'al awfa, diberikan balasan sempurna, tak ada terkurang walaupun sekecil zarrah. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan akhirnya kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, jangan cerita sangatlah negeri akhirat, mati ni Ustaz. Allah Subhanahu wa taala sebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kamu akan merasakan kematian. Kita akan rasakan demam, sesumur. Saya tak ada sesumur Ustaz, saya vitamin C, B kompleks semua saya jaga. Tak, kamu akan rasakan demam dan kamu pasti akan merasakan kematian. Selama ni kita duduk solat di belakang imam, satu hari kita akan solat di hadapan imam. Jangan Ustaz, saya tak boleh duduk depan imam, gementar Ustaz. Dah, akhirnya kita akan solat di hadapan imam satu kali nanti, satu hari nanti. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami jadikan nabluukum, kami fitnah, kami uji kamu bisyarri, dengan kesusahan, kematian, keburukan, musibah, bisyarri wal khairi fitnah, dan kebaikan, kenikmatan, kemewahan juga sebagai satu ujian. Ada tak kita berasa bila masuk gaji, masuk kemewahan, diberikan kesihatan, kita terasa tak, ya Allah, ni ujian pada aku ni? Ada tak kita duk rasa ujian ni bila kereta mati, ya Allah, inna lillahi, mati dah kereta ni, selipar ila Allah, hilang pula selipar ni, ya Allah. Musibah ini juga, ataupun fitnah ini juga kepada kemewahan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mana bahagian asnah daripada harta kita? Dengan kesihatan yang Allah bagi. Alhamdulillah, air memang dah tua macam ni pun air sihat, air tak ada apa, jantung air okey, kaki air okey. Tapi kesihatan itu mana bahagian Allah Subhanahu wa taala? Fitnah. Anak saya memang daripada tok saya, belah mak saya memang semua anak ramai. Air pun anak ramai 12 orang, alhamdulillah. Anak yang ramai itu juga satu fitnah, satu ujian. Sudah jalani haknya, akan dipersoalkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dalam ayat ini sebut wa anna ila rabbikal muntaha. Akhirnya kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali gambarkan semula keadaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, membacakan ayat ini, didengari oleh orang Mekah yang majoritinya tidak beriman, tetapi tertunggu-tunggu apa pula syair ataupun ayat yang dibacakan Muhammad hari ini. Allah Subhanahu wa taala sebut wa anna ila rabbikal muntaha. Wahai pembesar-pembesar yang sombong, wahai mereka yang masih lagi menolak apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Dialah yang menjadikan gembira, adhak, suka, ketawa, wa abka, dan sebahagiannya menangis. Siapa yang ketawa? Di dunia ini Allah boleh uji, dia ni nampak soleh tapi nampak kesian dia, susah dia. Nampak dia selalu ke masjid tapi nampak Allah kesian anak-anak dia tak cukup selalu. Ada yang Allah tak pernah nampak buka masjid tapi mewah bukan main. Adakah sifir Allah memberikan kemuliaan dalam bentuk harta itu Allah muliakan? Akraman. Wa ammal insani idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Allah hinakan aku sebab aku tak dapat ada harta, aku miskin. Kalla, bukan itu sifir dia. Bukan pada kemewahan harta itu sifir dia. Kalla, bukan itu sifir dia. Bahawasanya Allah boleh berikan kemewahan siapa sahaja, dunia kepada siapa sahaja dia nak. Orang kufur, beriman, Allah boleh bagi siapa sahaja. Tetapi iman hanya kepada siapa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah mahukan. Wa annahu huwa adhaka wa abka, dan menangis penduduk-penduduk di neraka kelak melihatkan amal yang dibentangkan kepadanya, dan ketawa gembira ahli syurga melihat Allah.
kita tak terasa pun roti sikit Allah, kita hantar air sikit-sikit je, rupanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan pada jumlah yang banyak. Allah, saya malu nak bawa air 50 sen ni bagi ke orang ni. Kita takut amal yang kecil itu sebenarnya besar di sisi Allah. Dan sebahagiannya amal yang besar nampak zahirnya besar, tapi tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, wal-iyadu billah. Maka bakinya ujiannya pada nilai ikhlas kita, pada nilai ikhlas pemberian infak dan amal kita. Wa annahu huwa amata wa ahya, dan dialah Allah yang menciptakan, yang mematikan, dan wa ahya, dan menghidupkan. Soalan kita, kenapa Allah mendahulukan kematian kemudian kehidupan? Kerana ini yang dikufuri oleh orang Arab masa tu. Mereka tak percaya kita akan mati, akan jadi tanah kemudian dihidupkan semula. Mereka kata kita habis-habis dah, mati dah. Wa annahu huwa amat, kamu akan mati, wa ahya, kamu akan dibangkitkan. Percaya tak percaya, kamu pastinya akan dibangkitkan. Wa ahya, wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal-untha min nutfatin idza tumna, dan dialah Allah yang menciptakan. Ini semua yang ada di dalam Taurat, ada dalam Suhuf Ibrahim. Dialah menciptakan berpasangan az-zawjain adh-dhakara wal-untha, lelaki dan perempuan, min nutfatin idza tumna. Pada akhirnya Allah kata, kamu ni bukan diciptakan daripada emas. Oh, mak saya memang daripada emas lah, ayah saya tak tahulah daripada biasa tanah kot. Mak saya emas, tak. Semua daripada air mani yang hina, yang kena kain kita, seluar kita, kita cari klorok nak basuh, cari sabun nak basuh. Suatu yang hina, min nutfah idza tumna, yang tumpah ke dalam rahim. Maka jangan sombong, jangan angkuh. Kita yang kamu duk bawa kuda, bawa kenderaan, buka dada, sombong dan angkuh dengan Allah ini, menolak apa yang dibawakan, peringatan dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka hanya saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya yakinlah kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian apa satu kisah yang kita boleh ambil manfaatnya sebagai kesimpulan. Yang pertama, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu dan ayah, yang pertama bahawasanya taksi kehidupan kita, amal kita, motivasi kita, jadikanlah negeri akhirat itu sebagai motivasi yang terbaik. Oh, saya ni kadang-kadang mari rasa down. Ada kita nak kena pujuk setiap hari? Tak ada. Jadikan negeri akhirat itu motivasi terbesar kita. Bila kita nak berhenti? Ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bahawasanya hidayah ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan milik imam, bukan milik Bilal, bukan milik pengurusi, bukan milik siapa? Mufti ke? Tak. Man yahdillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang Allah nak hidayahkan, bagi dia, duduklah dalam istana Firaun sekalipun, Allah nak hidayah bagi dia, hidayah bagi dia. Seperti mana isterinya Asyah, isterinya Firaun, duduk tempat paling jahat sekali, istana duduk dengan orang jahat sekalipun, tetapi Allah kata hidayah untuk dia, hidayah untuk dia. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.